Okay, ada lagi yang baru nak masuk. Okay, dalam pelajaran yang lepas kita dalam pelajaran tentang luas. Apakah maksud luas? Ingat lagi tak apa maksud luas? Besar. Besar itu sesuatu kawasan atau permukaan. Luas ialah besarnya suatu kawasan atau permukaan. So hari ini kita akan sambung topik isi padu pula. Bagaimana kalau kita nak mengukur isi padu? Hari itu kita ukur, kita tahu nak mengukur luas, kita gunakan panjang dan lebar saja. Kita gunakan kotak segi empat yang mempunyai luas 1 cm dan 1 cm. So sekarang ni kalau kita nak cari isi padu pula bagaimana? Ya? Kalau hari tu kita nak cari luas untuk sehelai daun, kita menggunakan kotak kecil ataupun kita menggunakan kertas graf. Tapi hari ni bagaimana pula kalau kita nak mencari isi padu untuk objek yang tidak sekata, yang bentuknya tidak sekata. Ya? Okay, share screen. Tolong fokus ya sebab lepas ni kamu akan buat latihan dekat dalam buku kamu. Okay, semua nampak tak? Cikgu share. Nampak. Okay. So kita akan belajar hari ni. Okay, kamu akan belajar tentang 6.1.1 menyatakan unit yang digunakan untuk mengukur isi padu. Okay, 6.1.4 mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. 6.1.5 mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul. Okay, itu yang kamu akan belajar hari ini. Okay, dan satu lagi 6.1.6 menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu. Tapi ada kat situ. Isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Sekejap ya, ada yang nak masuk. Ada yang nak masuk ke? Dah tak ada dah. Okay. Tengok isi padu. Tinggal lagi. Okey, apakah yang dimasukkan sebagai isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal atau cecair ataupun gas. Kalau luas tadi, luas ialah besarnya suatu permukaan. Tetapi kalau isi padu, besarnya sesuatu ruang. Itu beza di antara luas dan juga isi padu. Okey, ingat ya. Kalau luas, besarnya suatu permukaan. Kalau isi padu, besarnya suatu ruang. Itu beza dia. Ya? Okey. Isi padu, kita boleh ukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Sama juga macam luas. Ya? Cuma alat yang digunakan adalah berbeza dan unit juga unit yang berbeza. Okay, contoh, kalau kita nak mengukur isi padu untuk air susu kotak ni, ya, air susu kotak boleh dinyatakan dalam unit mililiter, ya, atau ditulis sebagai ml. Ini cara menulis simbol dia. Kalau kamu perasan kan kat sini, nampak tak? Berapakah isi padu untuk air susu kotak ni? Isi padu dia adalah berapa ni? Nampak tak? Mililiter. 250 mililiter. Mililiter. Betul, mililiter. Lepas ni kalau kamu tengok beli air kotak ke, air susu kotak ke, ataupun air tak kisahlah air apa, air botol yang dalam botol tu, cuba kamu perhatikan. Berapakah isi padu air tersebut. Okay, sama ada dalam bentuk kotak, air kotak ataupun air botol yang kamu bisa beli ataupun dalam tin, semua tu akan dinyatakan berapakah jumlah isi padunya dalam unit ml. Okey, ya. Okey, seterusnya kalau kita nak mengukur isi padu air botol yang besar tu, ni bukan yang kecil tau, ini yang besar. Air yang sangat besar tu, botol besar. Okey, kita nyatakan dalam unit liter. Liter. Atau simbol dia macam ni tau. Ini cara nak tulis simbol dia.
Macam L, dia macam L, lepas tu ada bengkok-bengkok sikit, macam kamu buat cursive writing tu. Ya, ini adalah simbol untuk liter. Okay, kalau kita nak ukur isi padu tangki air yang besar, kadang-kadang atas rumah kita ada satu tangki air yang sangat besar. Ya, itu kita nyatakan dalam unit meter padu ataupun ditulis meter kuasa 3. Ni sebenarnya 3 ni dekat atas. 3 kecil je dekat atas ni. Meter kuasa 3. Okay. Mengukur isi padu kotak lohong. Macam mana kita nak mengukur isi padu kotak ni? Okay, kalau kita tengok isi padu kotak ni, dia ada tinggi dia 2 cm, panjangnya 2 cm, lebarnya 2 cm. Okay, berapakah isi padu kotak ini? Okay, isi padunya. Sekejap. Ada budak yang nak masuk ke? Ada yang angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Okay, so tolong fokus Tengok nanti kamu tak tahu nak jawab soalan macam mana. Okay, bagaimana kita nak mengukur isi padu kotak lohong? Okay, caranya, macam mana caranya? Bagaimana kita nak mengukur isi padu? Kita mengukur dengan menggunakan kertas petak bersaiz 1 cm kuasa 2 kat sini. Okay, inilah. Sorry yang ni. Berapakah isi padu kotak lohong ini? Okay, cara mengukurnya ialah kita menggunakan isi padu kubus. Kita menggunakan kubus yang berkurang 1 cm padu. Ni 1 cm lebar, 1 cm ni panjang, lebar dia pun 1 cm, tinggi dia pun 1 cm. Jadi kita menggunakan kotak lohong, kotak kubus ni yang berkurang 1 cm padu. Okey, jadi kita masukkan dia. Okey, kotak yang tadi, kotak 1 cm ni kita masukkan dia ke dalam kotak lohong ini. Dan kita akan dapati isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya, yang boleh masuk ke dalam kotak ni. Okey, itu adalah isi padunya. Ya, kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Dalam kotak ni, ruang kat dalam kotak ni memerlukan 8 isi padu, 8 kubus ni untuk masuk ke dalam kotak ini. Jadi jumlah isi padu kotak lohong ni sebenarnya. Betul kan? Lohong. Isi padu kotak lohong ialah 8 sentimeter padu. Ingat, dia punya unit dia adalah sentimeter padu. Okey, apakah alat yang sesuai digunakan untuk mengukur isi padu cecair? Ya, kita boleh menggunakan isi padu cecair boleh diukur dengan menggunakan silinder penyukat. Yang gambar sebelah kiri ni adalah gambar silinder penyukat. Ya, yang gambar sebelah kanan ni nama dia bikar. Okey, gambar sebelah kiri ni gambar apa? Gambar sebelah kiri ni gambar apa? Apa namanya ni? Penyukat. Silinder penyukat. Sebelah kanan ni gambar apa? Bikar. Ya, betul. Kalau kamu nampak gambar ni tahu apa nama. Ya, apa nama alat radas ni. So nanti kamu akan bawa soalan ni sampai ke tahun 4, tahun 5, tahun 6 akan ditanya kamu apakah nama alat radas ni. Kamu kena tahu. Jangan cakap cikgu tak ajar kamu lagi. Cikgu dah ajar Okey. Ini pula bagaimana kita nak mengambil bacaan yang betul apabila kita nak mengukur sesuatu cecair. Ya. Okey. Cecair tadi kita masukkan dalam ni, apa nama dia tadi ni? Apa nama alat radas ni? Silinder penyukat. Okey, betul. Silinder penyukat. Ini nama dia silinder penyukat. Okey, bila kita nak mengambil bacaan yang betul dalam silinder penyukat, kita kena lihat pada meniskus ni. Meniskus ni dia ada macam lengkungan kat sini kan. Okey. Bila kita nak ambil bacaan yang betul, mata ni mesti berada separas dengan meniskus air tersebut. Separas. Ya.
kita tak boleh mata kita tak boleh berada daripada atas, sebab kalau mata kita berada daripada atas, kita akan nampak bacaan dia seolah-olah 31.8 ml. Tapi bacaan yang sebenar adalah 31.6 ml. Kalau kita ambil bacaan daripada mata kita bawah daripada aras meniskus, kita akan nampak seolah-olah bacaannya adalah 31.3 ml. Ya. Jadi kedudukan mata di atas dan kedudukan mata di bawah daripada aras meniskus, kamu akan dapat bacaan yang salah. Untuk dapat bacaan yang betul, kedudukan mata kamu mesti berada separas dengan aras meniskus. Ya, sangat penting ni. Kadang-kadang kadang-kadang perkara ini kita boleh aplikasikan di rumah. Terutamanya bila kita nak buat kuih kat rumah, bantu mak kita buat kuih ke, ya, nak bantu buat kek ke, kan. Kadang-kadang ada bancuhan yang kita perlu guna dalam unit inilah ml. Contohnya kita nak buat kek kan, dia suruh masuk air tu dalam masukkan 50 ml air ke dalam bancuhan. So kalau kamu tengok daripada atas, kamu dah dapat 50, contohnya kamu dapat bacaan dia 52 ml. Kalau kamu ambil daripada mata daripada bawah ni, dah dapat bancuhannya 45 ml. Ya, kalau ambil bacaan daripada atas dah terlebih air. Kalau kat sini dah terkurang air. Jadi kek kamu tu nanti dia akan jadi tidak mungkin terlampau lembik ataupun mungkin terlampau keras, disebabkan oleh bacaan kamu yang kamu ambil adalah tidak tepat. Betul. Ya. Satu sangat penting. Pengukuran tempat sangat penting. Kalau kita nak menghasilkan sesuatu macam nak buat kek ke, nak buat kuih ke, nak buat puding ke, ikut bacaan yang betul. Okey. Meniskus ni apa? Meniskus ni ialah permukaan cecair dalam suatu bekas yang kelihatan berkeluk. Okay, dia ada meniskus cekung. Cekung yang macam cikgu tunjuk tadi lah, dia melengkung macam ni. Kebiasaannya meniskus cekung ni ada pada air. Ya, ataupun meniskus cembung. Meniskus cembung ni dia melengkung ke atas. Dan meniskus cembung ni biasanya pada raksa. Raksa ni ada dalam termometer. Cecair yang ada dalam termometer tu dia akan naik dan dia akan membentuk meniskus cembung. Jadi kita akan perhatikan bacaan daripada bahagian cembung ini untuk dapatkan nilai bacaan dia. Macam termometer tu kan, tapi sekarang ni dah banyak termometer yang canggih, tak perlu guna termometer yang pakai macam batang tu kan. Sekarang ni termometer dah pakai tembak dekat dahi saja. Jadi bacaannya adalah lebih tepat. Kita pakai termometer digital, tak macam zaman dulu-dulu. Okey. Bagaimanakah kita nak mengukur isi padu pekerja yang tidak sekata? Contohnya macam batu. Kita nak mengukur dia. Isi padu pekerja yang tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Kaedah apa? Sesaran air. Sesaran air. Ya, sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Isi padu air yang tersesar tu maksudnya aras air yang naik. Tengok dekat gambar ni. Sebelum kita masukkan batu, isi padu airnya adalah 15 cm padu. Selepas kita masukkan batu, isi padu air dia adalah 23 cm padu. Jadi, bagaimana kita nak mengukur isi padu batu ni? Kita tolaklah. 23 cm padu ni kita tolak dengan 15. Dapat berapa? Dapat berapa? 23 kita tolak dengan 15 dapat berapa? 8. Ya. 8 cm padu. Jadi isi padu untuk batu ini, isi padu untuk batu ini adalah 8 cm padu. Sama juga contohnya kamu nak kira isi padu seekor ikan. Ikan kan bentuk dia tak sekata. Tak? Contoh ikan kan. Kita boleh guna kaedah sesaran air ni. Kita bukan ukur jisim tau. Berat dia senang. Kalau kita nak ukur berat, kita guna penimbang. Tapi kalau kita nak ukur isi padu ikan, isi padu yang ada kat dalam ikan tu, macam mana? Kita boleh guna kaedah sesaran air.
Kita masuk dalam bikal yang lebih besar. Okay. Kita masuk dalam besin, lepas tu kita ukur lah. Kita masukkan ikan tersebut dalam bekas yang besar dan kita tengok berapa aras air naik. Lepas tu kita tolak lah. Bacaan akhir tolak dengan bacaan awal. Kita akan dapat berapakah isi padu ikan tersebut. Okay. Seterusnya, kaedah yang kedua yang kita boleh lakukan ialah menggunakan tin Eureka. Okay, ni tin Eureka ni adalah salah satu alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur isi padu benda ataupun objek yang tidak sekata. So kita masukkan objek, kita ikat dulu objek ni, objek contohnya batu tadi kita ikat menggunakan benang. Okay, lepas tu kita masukkan ke dalam air. Okay, lepas kita tadah silinder penyukat ni, air yang tersesar ni maksudnya air yang keluar daripada tin Eureka ni keluar dekat muncung ni masuk ke dalam silinder penyukat. Okay, jadi isi padu air yang tersesar ni bersamaan dengan isi padu objek. Jadi isi padu objek ni, air yang jatuh kat dalam silinder penyukat ini adalah bersamaan dengan isi padu objek tersebut. Kalau dalam bikar ni ada 10 ml, maksudnya isi padu untuk batu ni adalah 10 ml. Kalau isi padu dalam bikar ni 15, maksudnya isi padu untuk batu ni adalah 15. Okay, so ada dua cara yang kita boleh guna untuk mengukur isi padu pekerja tidak sekata. Yang pertama tadi kita guna silinder penyukat. Kita guna silinder penyukat yang biasa. Okay, kita ikat batu dekat benang, lepas kita masukkan batu tersebut ke dalam bikar. Dan kemudian kita tolak isi padu akhir, tolak dengan isi padu awal. Okay. Satu lagi kita boleh guna tin Eureka. Batu tadi terikat dengan benang. Lepas tu kita masukkan dalam air yang dalam tin Eureka tu, kemudian kita sukat air yang tersesar dekat dalam silinder. So isi padu air yang tersesar ni bersamaan dengan isi padu objek. Okay. So bagaimanakah anda boleh menentukan isi padu sebatang paku menggunakan alat-alatan di bawah? Okay. Pertama, anda diberi gelas berisi air penuh. Kedua, ada besin. Ketiga, ada picagari. Tahu tak picagari tu apa? Tahu yang kita makan ubat tu. Yang kita makan ubat tu. Ada picagari, lepas tu diberi paku, diberi benang. So macam mana anda nak ukur isi padu benang tersebut? Cikgu bagi masa kamu 5 minit untuk fikir. Lepas ni cikgu tanya seorang-seorang. Macam mana kamu nak tentukan isi padu sebatang paku tu? Kamu ada gelas berisi air penuh, lepas tu ada besin, ada picagari, ada paku, ada benang. Macam mana nak ukur isi padu paku tu? Cikgu stop presenting kat sini. 5 minit dari sekarang, cikgu tanya seseorang. Kamu ada, macam mana nak ukur isi padu paku tu? Paku, ada benang, ada besin, ada picagari, ada gelas berisi air penuh. Macam mana nak ukur isi padu? Besin. Apa yang kamu nak buat? Mula-mula sekali nak kena buat apa? Masuk dalam gelas berisi air penuh. Masuk apa? Kamu masuk dalam gelas tu? Jangan. Susah jangan. Jadi apa nak buat? Mama ni. Cepat. Macam mana nak buat? Seorang pun tak dapat jawapan. Fikir. Besin. Apa kamu nak kena buat? Kamu ada gelas berisi air penuh, ada besin, ada picagari, ada paku, ada benang. Apa kamu nak buat? Masukkan air. Okey, masukkan air dekat mana? Besin. Okey, masukkan gelas berisi air tu dalam besin ke ataupun masukkan air dalam besin? Air dalam besin.
Okay. Masukkan air dalam besen. Lepas tu Ha. Lepas tu ambil benang. ambil benang, lepas tu benang tu nak buat apa? Benang kisah. Buat dengan benang tu. Yang lain tak nak cuba? Apa nak buat dengan benang tu? Tarik batu. Mana ada kita guna batu kat sini? Cikgu cakap tadi. Paku. Tak ada batu lah. Tarik batu. Okay, so benang tu kita gunakan untuk ikat paku. Ikat paku. Lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita tarik lagi. Tarik paku tu nak pergi mana? Ukur. Lepas tu kita ambil picah gari. Tarik picah garis tu apa? Hayat. Kita sudah. Tak boleh jawab. Soalan tu dalam buku kamu. Dalam buku teks. Mungkin nak jawab soalan. Tak tahu. Kita minta cek sama cikgu lah. Cikgu bagi jawapan. Boleh? Cikgu kat mana? Okay. So jawapannya. Okay. Tadi kita ada gelas berisi air penuh. Okay, tolong mute lah, mute suara. Okay, kamu diberi tugasan bagaimanakah anak boleh menentukan isi padu sebatang paku menggunakan alatan di bawah. So kamu diberi gelas berisi air penuh, ada besen, ada picah gari, ada paku, ada benang. Semua ni soalan ni semua ada dalam buku teks kamu So macam mana kita nak buat? Pertama ialah okay, Atika cuba baca yang pertama tu apa? Letakkan gelas berisi air dalam besen. Okay, gelas berisi air tu letak dalam besen. Bukannya air tu isi dalam besen ya. Okay, yang kedua, Iris baca. Ikatkan paku dengan benang. Okay, ikatkan paku dengan benang. Okay, yang ketiga, Amanda baca. Halo. Okay, baca cepat. Celupkan paku ke dalam gelas. Okay, celupkan paku ke dalam gelas. Okay, yang keempat, lelaki siapa nak baca? Ikat air yang tersisa. Okay, so ini adalah cara dia. Pertama sekali kamu letakkan gelas berisi air dalam besen. Kemudian ikatkan paku dengan benang. Okay, lepas tu celupkan paku ke dalam gelas. Sukat air tersisa di dalam besen menggunakan picah gari. Maksudnya air, bila kamu letakkan paku tu kat dalam gelas, letakkan paku dalam gelas, air tu akan tumpah. Kan? Air yang tumpah masuk dalam besen tu kamu sukat dengan picah gari. Sebab dekat picah gari tu dia ada dah siap berapa ml kat picah gari tu. Okay, itulah cara bagaimana kamu nak sukat isi padu untuk sebatang paku. Okay, so cikgu nak dalam buku teks kamu tu
Ingat balik soalan ni. Cikgu tak bagi. Lepas ni kamu kena buat sendiri. Okay. So, dalam buku teks ni nanti cikgu nak kamu buat latihan di muka surat korang tengok. Cikgu. Muka surat 94. Buku teks muka surat 94. Sekejap cikgu cuba cari. Muka surat 94 Sekejap. Buat apa? Okey, kejap. Cikgu tunjuk buku teks kat kamu kejap Muka surat 94. Okey, sekejap cikgu share screen semula. Boleh nampak tak? Skrin cikgu share ni. Boleh. So ingat ini buku teks kamu muka surat 94. Okey, soalan nombor 1 ni. Okey, jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Soalan nombor 1, tuliskan bacaan luas dan isi padu berikut dalam perkataan. Kalau nombor 1 ni nak dalam perkataan nak tulis apa? Cikgu, ada ke kuis? Tak ada, hari ni tak ada kuis. Kita nak bincang soalan yang ni. Okey, nombor 1 ni apa jawapan dia? Macam mana nak tulis dalam perkataan? Dua cm. Kamu kena tulis 2 cm padu. Tulis dalam perkataan. Ya? 2 cm padu. Kalau yang ni, nombor 2 ni jadi apa? Sorry. Minta maaf. Yang nombor satu ni 2 cm persegi. Sebab dia kuasa 2 kan? 2 cm persegi. Yang nombor 2 ni 10 cm padu. Sebab dari 3 kuasa atas ni padu. Cikgu ulang balik. Nombor 1 ni adalah 2 cm persegi. Kamu kena tulis dalam perkataan. Yang nombor 2 ni 10 cm padu. Okey. Soalan nombor 2. Luas sesuatu permukaan boleh diukur dengan menggunakan kertas apa? Kertas graf. Okey, kertas graf. Ya, berukuran 1 cm, jarak 1 cm dan juga kertas apa? Satu lagi kertas apa? Kertas petak. Ya, kertas petak. Pandai pun. Okay, yang ni kamu kena anggarkan. Nombor 3 ni anggarkan luas permukaan objek di bawah. Kamu kena kira tanda right. Okay, yang macam ni buat tanda right, yang penuh, yang lebih daripada separuh dan juga yang separuh. Mana yang kurang daripada separuh, macam ni kurang daripada separuh ni, tak perlu ambil. Okay, so kamu kena kira berapa untuk dapatkan luas dia. Okay, yang ni pula. Lukis cikgu. Yang ni kena lukis lah. Lukis ataupun paling mudah, kamu kena lukis petak ni. Lepas tu kena lukis bentuk ni dalam petak. Okay. Yang ni pula, kira isi padu objek ni. Kan cikgu dah ajar tadi. Isi padu awal dia 30. Isi padu akhir dia 40. So macam mana nak cari isi padu batu ni? Macam mana nak cari dia? Berapa isi padu batu ni? 40 tolak 30. Okay, 40 tolak 30 dapat berapa? 10. Okay, 10 ml. Tulis ml, ini ml ya. Okay, yang ni pula, ni tak berapa nampak, kita besar kan.
Ni ya. Waktu awal sebelum dia masukkan batu, dalam ni tak ada. Okey, waktu akhir lepas dia masukkan batu, so air ni dekat dalam ikan adalah nilai dia 30. Jadi berapa kat isi padu ni? Berapa isi padu dia? 30. Ya. 30 ml. 30 ml Ya, 30 ml. So yang ni kira isi padu kotak lohong berikut. Okey. So 3 cm, 2 cm dengan 2 cm. Macam mana nak kira? Yang ni cara nak kira dia ialah kamu kena darab 3 cm darab dengan 2 cm. Dapat berapa? Panjang darab lebar. Dapat berapa? 3 darab 2 dapat berapa? 6. 6. Okay, dah dapat 6 darab pula dengan tinggi. 6 darab 2 berapa? 12. Okay, so jadi jawapannya adalah 12. So isi padu kotak lohong ni adalah 12 cm padu, cm kuasa 3. Okay, kalau yang ni pula 3 darab dengan 3 dapat berapa? 9. Okay, 9 darab dengan 3 dapat berapa? 27. Ya, 27. Jadi isi padu untuk kotak lohong ni adalah 27 cm. Itu cara kira dia ya. Okey, soalan nombor 6. Ayah Lim ingin memasang jubin pada lantai rumahnya. Apakah yang akan berlaku sekiranya Ayah Lim tidak mengukur luas lantai rumahnya? Apa jadi? Tak. Dia tak ukur, dia main pasang je. Apa jadi? Tak luar. Okey, mungkin berlaku pembaziran terlebih jubin ataupun mungkin berlaku kekurangan jubin yang dibeli kan. Ya, pembaziran dan juga ataupun kekurangan jubin. Okey, yang ni tadilah soalan yang cikgu nyatakan kamu tadi. Bagaimanakah mengukur isi padu sebatang paku menggunakan alatan di bawah sahaja. Gelas berisi air penuh, besin, picagari, paku dengan benang. Okay, so ini pun kamu kena selesaikan. Mula sekali buat apa? Ikat paku dengan benang. Lepas tu, letakkan gelas berisi air penuh ni dalam besin. Kemudian masukkan paku tadi ke dalam gelas berisi air penuh. Okay, sukat gelas air dalam besin menggunakan picagari. Jadi semua ni kamu buat dalam buku latihan sains Okay, dalam buku kelas. Okay, itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okay, sebab cikgu ada kelas selepas ni. Okay. Nanti cikgu akan share rakaman untuk okay, so dah siap nanti tolong ambil gambar dan snap masuk ke dalam grup soalan dulu. Okay, muka surat semua. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam. Cikgu lah. Saja. Ketik. Itu